Kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung. Kalau tadi package program kita bawakan Seni Diorama bersama Nur Anissa. Dan kali ini kita akan bawakan segmen motivasi kewangan kita, iaitu cara memperuntukkan kewangan. Jadi tentunya akan berkaitan juga dengan kita ni, khususnya kepada ibu bapa. Kalau hujung tahun ini bukan hanya setakat kita ni bergembira bersama mereka ya, melancong ataupun juga melakukan aktiviti dan sebagainya, tapi pentingnya untuk sama-sama kita ni mengawal kewangan agar mereka dapat memulakan musim sekolah mereka dengan keadaan yang baik. Baik, dengan ini kita bawakan bersama dengan Yang Mulia Puan Hafizah Ausil ya untuk hari ini. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Baik, untuk tajuk kita pada hari ini, cara memperuntukkan kewangan kita. Mungkin ada berkaitan juga ya, bagaimana untuk cara kita ni mengawal kewangan kita ni, tambahan lagi di hujung tahun ini. Dengan itu mungkin dapat membahaskan sedikit mengenai dengan tajuk kita. Silakan. Okay. So, bulan lepas saya bincangkan mengenai bajet, setkan bajet. Sebab seperti Muammar sebutkan tadi, yang masa hari Disember, bulan Disember ni memang paling banyak petani ada orang anak sekolah kan di Bali barangnya sudah tu ia punya ia punya holidays kan belayar lah orang bercuti bercuti. So ani the next step-nya lah orang. Saya akan membincangkan mengenai macam mana akan memperuntukkan kewangan. Step seterusnya orang. Kebiasaannya orang petani banyak memiliki satu perbankan saja, akaun perbankan lah. Dan selalunya di mana orang menerima gajian ni, di sana juga orang menyimpan perbelanjaan dan simpanan. Tapi perlu berhati-hatilah sebab ini boleh membahayakan petani dalam peruntungan dan bajet yang telah disetkan. Jadi jangan menyimpan jangan menyimpan satu lah. Bank itu mesti dua. Mesti ada dua. Jadi untuk seterusnya ya, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai maksud Puan tadi berkaitan dengan berhati-hati kalau memiliki satu perbankan tersebut. Mengapa? Pasal kita ni ditakuti tercampur perbelanjaannya ni dan simpanannya. Contohnya lah, sekiranya perbelanjaannya setiap bulan adalah 900, kemudiannya ia ada simpanan sebanyak 100 setiap bulan. So kalau ia ada satu tu tercampur ni orang. And then petani macam takut lah apa ni orang. Aninya perbelanjaanku habis sudah. Aku simpanan ni lah. Takut duit yang disimpan di dalam sana tu indah meningkat. Betul. Ya orang. Jadi takut macam poket bubus lah. Makin disimpan makin bubus, makin jatuh terpulang. Ataupun ada motivasi untuk meningkatkan lagi kewangan itu. Mungkin. Jadi di sini mungkin ada contoh yang dapat diberikan supaya para penonton kita memahami lebih lanjut lagi mengenai dengan penerangan sebentar tadi. So yang seperti saya sebutkan itu, macam mana duit itu meningkatnya? Benarnya, aku simpannya 100 setiap bulan. Artinya kalau ada satu perbankan itu kan duit itunya aku dah boleh spend melebihi mesti ada 100 di dalam bankuan ninya. So bulan depannya kalau kita ni lihat 100 juga di maintainnya, 100 juga. So duit itu indah berkembang, indah naik, nada turun. Betul. Tapi macam stationary sejak 100. So kalau wania macam dalam setahun itu kalau dikirakan artinya ia hanya menyimpan 100 setahun. Kalau berturutan setiap tahunnya makin macam kira 102 tahun, 103 tahun. Pasal 101 saja yang dah bergerak. Yang lain semua bergerak. Jadi ditingkatkanlah ataupun diadalikan ada bank lain lagi. Jadi dan itu baru satu contohnya. Jadi apa pula contoh jika seorang itu mempunyai dua akaun perbankan? Macam mana? So sekiranya ini senario yang kedua lah, ia ada dua perbankan. So gajinya tu semua perbelanjaan di dalam sana. Tapi awal sudah diambilnya untuk simpanan, simpannya arah bank dia ni. Kan? So ia simpan 100 setiap bulan, 100. So boleh nampak
Katani punya simpanan itu makin naik. So Indah bukan 100 dalam setahun, 100 dalam 2 tahun macam itu. Macam dapat dia katanya merasa ada rupanya simpananku ni apa tu. So itu yang dimaksudkan macam katani buat pembahagian dalam peruntukan kewangan katani. Okay. Baik, itulah ya yang dapat berkesempatan kami bawakan kepada audiens bersama dengan Yang Mulia Puan Hafizah Osili pada hari ini. Ini menyentuh mengenai dengan cara untuk kita ni memperuntukkan kewangan kita. Telah pun dijelaskan tadi bagi yang mempunyai satu perbankan dan juga kedua yang ada 2 bankan. Bagaimana pula dengan kebaikan jika memiliki banyak tempat untuk menyimpan ini, Puan? Okay. So kebaikan dalam memiliki tempat menyimpan ni sebabnya kan that's why minimal lah at least katanya ada 2 perbankan. Kalau satu orang ada masalah, katanya ada access lagi arah yang satu. Okay. And then yang salah satunya juga lagi adalah perbelanjaan memang tetap katani perbelanjaan ani saja. Tapi simpanan ani yang payah. Katani banyak menyimpan sama ada arah belayar, pembelajaran anak, naik haji atau umrah dan lain-lain. Ada macam untuk simpanan tersendirilah ataupun simpanan untuk membeli beg. Salah satunya. Itu macam mana tu? So kalau kita ni ada banyak orang tempat menyimpan ni, kita ni tahu ani hanya akan digunakan untuk apa. Hani hanya akan digunakan untuk apa. Bukan itu sajalah, boleh juga diorang menyimpan arah sama ada insurance company ataupun takaful company juga. Itu salah satulah supaya macam ni orang, ni untuk anakku yang satu, anakku yang 2, yang 3 macam tu, macam indah bermix lah, indah tercampur ni orang simpanan ketania tu. Sebab itu paling penting lah untuk ada ni orang multiple tempat ketani menyimpan. And then sebab kalau ketani kan menyimpan arah bawah bantal, tin Milo, dorang dah ada bagi ni orang anulah peratus balik kan. Itu yang bahayanya. Setakat itu saja, takut saja mungkin hilang. Hilang satu, nilai duit turun. Ya betul. Itu terpulang juga kepada individu, Puan ya. Baik, untuk seterusnya juga tu. Tani juga ingin mengetahui jika merangkumi semua langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, macam mana ni? Apa di antaranya kebaikannya dan sebagainya? Mungkin boleh dirangkumi semua langkah-langkah yang telah pun dikongsikan tadi. So, langkah-langkah yang disebutkan tadi adalah untuk orang menguatkan lagi ketani punya budget yang telah ketani orang setkanlah dari saya sudah sebutkan adalah bulan lepas. Itu yang paling penting, setkan budget semua. Kalau kita ni ada bagi hadiah apa orang mesti kita ni setkan apa tu. So setelah tu sudah kita ni dapat budget itu, ani menguatkannya dari segi pembahagian di mana kita ni kan menyimpan. Macam takut hilang apa tu, itu salah satu. Tapi macam kita ni dapat membuatnya orang ani spesifik untuk ketani belayar. So macam kalau belayar apa tu kadang-kadang orang membeli tiket awal apa. So diorang pakai duit ani saja. Bukannya macam dalam 2 bulan kan belayar atau 3 bulan kan belayar baru kelang kabut kan balik itu ini. Makin tiap jumlahnya lagi banyak. So setelah ketani ada pembahagian dari segi akaun perbankan keduanya jumlah untuk ketani simpanan tu mesti ketani ketahui lah juga. Macam aku dalam setahunan ni belayar berapa kali, ke mana saja aku, apa tu. Macam kadang-kadang ada saya lihat dorang punya di mana destinasi belayar itu depend kepada orang macam diskaun-diskaun yang diberi dari travel agency apa tu kan. So dari sana ketani boleh awal merancang lah. Jangan jua macam mana tu 3 bulan selepas satu kita ni kan belayar. Atau memang orang singkat lah untuk kita ni menyimpan. Dan yang ketiga, tempat sesuai untuk menyimpan. Pasal ada certain simpanan kita ni itu memang memerlukan jangka masa yang panjang and then memerlukan disiplin juga. Jadi perlu tahu ke mana kita ni menyimpan, sama ada ke bank kah, insurance company kah ataupun ke takaful company.
Okey, itu dia ya, dan juga kami ingin mengetahui di mana sebenarnya kalau sekiranya ada yang memerlukan khidmat untuk melaksanakan peruntukan kewangan dan sebagainya, siapa yang perlu dihubungi? Okey, so sebarang pertanyaan ataupun khidmat pakar kewangan ini, bolehlah hubungi kami kepada email address kami iaitu ask@fpab@outlook.com ataupun laman sosial media kami iaitu Facebook FPAB ataupun Instagram FPAB_BN. Jadi kita boleh ke sana bertanyalah juga. So ada kami punya members apa tu boleh menolong kita juga sana apa tu. Okey, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah telah pun dikongsikan kepada Auda jika mempunyai ada permasalahan berkaitan dengan kewangan Ani, jadi kita boleh hubungi kepada pihak FPAB berkaitan dengan kewangan bes kita. Memang dia dapat dinafikan, kadang-kadang kita ni mudah lupa. Apatah lagi bila kita ni mendapat kewangan ataupun jumlah yang besar, pastinya kita ni kadang-kadang mengeluarkan sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama mana duitku ni. Rupanya bila dikira sebenarnya kita telah membelanjakan dengan sewenang ataupun indah dapat kita ni kawal perbelanjaan berkenaan ya. Kalau kita ni daripada awal mengikuti segmen motivasi kewangan ini, kita ni sudah belajar dan juga diperjelaskan oleh Hafizah sendiri mengenai dengan pembahagian bajet-bajet untuk peruntukan perbelanjaan bulanan, kereta, rumah dan juga bil elektrik, permakanan dan sebagainya ya. Dan juga bila kita ni membuat peruntukan sebagian dan kita ni juga ada membuat peruntukan mengenai dengan simpanan untuk kegunaan. Ya. Ini memang lama sudah kita ni ikuti ya motivasi kewangan. Jadi dari bulan ke bulan kita ni ada saja dikongsikan ya mengenai dengan penggunaan kalau sekalian menggunakan kad kredit. Kalau kita ni di musim-musim perayaan, macam mana tadi membahagikan masa dan membagikan kewangan. Dan satu lagi, kalau kita akan belayar. Kalau 3 bulan sebelum belayar itu singkat sudah. Singkat sudah. Baru kami menyimpan memang singkat. Jadi artinya setahun ya. Satu setahun kita punya peruntukan 10 bulan atau setahun? Paling-paling pun like 10 bulan lah. 10 kalau bulan, kita ni mau enjoy orang kita ni punya trip ke sana lah. Macam percutian apa tu. Macam kalau boleh kita ni mau juga kan orang merasa adalah sedikit kemewahan. Tidak semua tapi mungkin macam dari segi kalau indah pun transport kah dari segi apa kah. So macam kalau anak-anak kan kadang-kadang ada yang membawa anak damit apa tu. Kalau kita ni membawa ke public transport sana mungkin diorang indah biasa kita ni paksa macam banyaknya beban arah kita ni mengangkat ngambil stroller apa. So itu adalah salah satu yang kita ni orang kadang-kadang peruntukan alahnya terkacaunya budgetkunya. Sebab indah kita ni sangka benda ni. Pasal kalau kita ni di sana memang semua macam perbelanjaan tu kita ni mesti kali 2. Kali 2. Itu yang indah banyak tu. Kalau yang banyak kali lagi. Okey. Jadi inilah kebaikannya motivasi kewangan yang dapat kita ni ikuti ya di Rampai Pagi. Banyak sebetulnya yang kita ni sudah peroleh kalau hari ini saja. Penyimpanan kalau yang satu bank itu bahaya sedikit. Kalau kita ni mempunyai ada perbankan yang macam banyak sedikit, ada 2 mungkin 3, jadi boleh meningkatkan simpanan kita ni sebab kita ni indah nampak jangan pulang selalu dicek. Kalau cek banyak kat duitku macam boleh pakai. Berbahaya. Ada yang bahaya tu. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita itu Puan Hafizah Husaini kerana berkesudian untuk memberikan motivasi kewangan kita pada hari ini. InsyaAllah di ruangan yang lainnya ada lagi dengan pengisian lainnya ya Puan ya. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama.